Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Memang menjadi idaman semua orang untuk menghirup udara yang segar. Bayangkan semua aktiviti terhenti seketika. Maka kita boleh imagine macam mana udara segar yang kita boleh hirup setiap hari. Tak perlu lagi kita pergi ke dalam hutan untuk mendapatkan udara segar. Betul tak betul? Kan? Dan ini adalah laporan yang dikeluarkan oleh BBC bahawa udara segar mula dihirup oleh penduduk dunia sejak bermulanya bulan Mac yang lalu. Mac 2020. Bila tu? Ketika mana aktiviti semua dihentikan disebabkan oleh COVID-19. Nah, ini dapat kita faham bahawa ramai orang mula melaksanakan aktiviti luar tanpa perlu rasa risau dan takut. Sebab itu aktiviti seperti jogging, berjalan-jalan di taman dan juga cycling mula menjadi minat di kalangan masyarakat hari ini. Minat baru kita kata sudah timbul disebabkan kesegaran pada udara mula dirasai. Lagi satu, kalau saya bacakan kepada tuan-tuan laporan-laporan daripada contohnya BBC Indonesia membuat kajian dan mengumumkan bahawa gas beracun atau berbahaya di tengah-tengah kota China menurun secara mendadak kuantitinya. Maknanya, dulu China barangkali penuh dengan jerebu, penuh dengan gas-gas berbahaya. Sekarang tidak ada lagi. Kenapa? Kerana berlakunya COVID-19, semua aktiviti terhenti seketika ataupun kita kata perlahan sedikit. Nah, banjaran Himalaya sudah hampir 30 tahun. Saya pun tak sangka selama itu. Tetapi berdasarkan laporan daripada dada-dada akhbar dan juga laman-laman sesawang yang dipercayai sumbernya, sudah hampir 30 tahun banjaran Himalaya di sebelah utara India. Kalau tuan-tuan tengok peta, sebelah kirinya ada Lahore. Kalau tuan-tuan dengar lagu kan, Lahore me aya. Sebelah kiri Lahore, di atasnya bahagian utara India adalah kawasan banjaran Himalaya. Sudah mula boleh nampak banjaran Himalaya secara jelas oleh penduduk utara India. 30 tahun tak pernah nampak, sekarang boleh nampak. Lagi, ini antara yang menarik. Bukit ataupun gunung Kenya dikenali sebagai Mount Kenya. Dulu, Mount Kenya tak boleh nampak kalau kita duduk di tengah-tengah bandar Nairobi, iaitu salah sebuah ibu negara Kenya. Sekarang, gerigi Mount Kenya, tuan-tuan kena tengok. Mount Kenya ni cantik. Gerigi dia mula boleh nampak di tengah-tengah bandar Nairobi. Seolah-olah macam ada berita gembira lah untuk kita bahawa dunia semakin pulih. Masya Allah. Ini satu berita yang baik. Tidak dapat diungkapkan lagi berkaitan dengan masa. Semua orang mengidamkan masa untuk diri sendiri. Istilahnya me time. Hari ini, Masya Allah, semua orang ada me time sendiri disebabkan oleh COVID-19. Persoalannya, berapa lama keadaan sebegini boleh bertahan? Berdasarkan laporan-laporan yang kita baca sebentar tadi, menunjukkan hubung kait aktiviti manusia dengan alam sekitar cukup rapat. Bila manusia mula memberhentikan aktiviti harian, dalam beberapa bulan sahaja sudah mula nampak perubahan pada alam.
Ini berita gembira untuk kita sebagai penghuni alam ini. Yes, semua orang seronok. Cuma, tengok elok-elok. Look at me very closely. Perasaan ini pernah berlaku beberapa kali dalam dunia. Ya, tahukah anda selepas peperangan World War II, peperangan dunia kedua, dunia agak aman ketika itu kerana selepas gencatan senjata, selepas ramai yang terbunuh, selepas berlaku perubahan pada muka bumi ini, maka semua orang rasa macam, wah, dunia ini aman, alhamdulillah kita akan dapat udara segar. Tahukah anda, ia hanya berhenti pada beberapa ketika sahaja. Selepas itu manusia mula aktif dan mula buat tindakan seperti mana yang kita tahu. Apa dia? Ekonomi mula jatuh, pendapatan tidak banyak. Maka manusia mula mengejar kembali kekurangan-kekurangan dan menampung lompang-lompang pendapatan mereka. Maka dunia sekali lagi menyaksikan kerosakan berlaku di atas muka bumi ini. Baik, boleh saya teruskan sikit? Ingat tak peristiwa ekonomi jatuh tahun 2008? Ketika itu disebabkan oleh George Soros. Dunia menghadapi sesuatu yang mengejutkan, menyebabkan ekonomi semua terhenti seketika. Ketika itu semua orang mengatakan, yes, dunia akan kembali aman dan kita boleh mendapat udara segar. Malangnya, ia hanya terhenti beberapa ketika sahaja. Jadi, saya ingin mengambil peluang ini untuk mengajak anda merenung beberapa perkara. Sebab setiap yang terjadi di atas muka bumi ada hikmahnya. Kerana hadis baginda Nabi SAW, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah adalah barang orang mukmin yang tercicir. Di mana sahaja kamu jumpa, kamu boleh ambil. Kerana itu adalah barang kamu. Jadi apa hikmah yang terselindung di dalam setiap perkara yang terjadi kesan COVID-19 kepada alam ini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, apa perkara yang kita boleh explore dengan hikmah yang ada di sebalik COVID-19 kepada alam ini? Alright, nombor satu. Sampai masa kita kena fikir macam mana kita nak selesaikan masalah sampah yang makin bertimbun disebabkan semua orang duduk di rumah masing-masing dan membuat aktiviti di rumah. Antara laporannya, di Wuhan sahaja sehari boleh sampai 200 tan sampah. Kenapa kita ambil Wuhan? Kerana ini antara negara yang mempunyai populasi yang besar dan penggunaan dalam anggaran apa yang mereka buat dibuat oleh penduduk negara lain, sini lebih ramai. Jadi kalau 200 tan sehari, Masya Allah, kita kena cari kaedah dan ini peluang kepada abang-abang dan kakak-kakak yang nak laksanakan aktiviti kimia, kajian, dah sampai masanya. Tenaga, pemikiran dan apa yang anda ada disalurkan untuk membantu sampah yang ada di negara kita. Seperti contoh, di Switzerland, mereka menggunakan sampah untuk menjana tenaga. Ini bagus sebab poin nombor 2 ialah tenaga yang digunakan di atas muka bumi sekarang semakin banyak. Ya, tahukah anda bila ramai duduk di rumah dan mula menggunakan tenaga elektrik, peti ais untuk nak sejukkan sebab duk buka tutup, tak masuk lagi ketuha, pemanas, tak masuk lagi masak air, setrika dan aircon. Ya Allah, banyaknya tenaga yang digunakan di atas muka bumi. Jadi boleh jadi dengan cara
menggunakan kaedah menukar sampah kepada tenaga adalah satu ruang bisnes yang baru yang ada di muka bumi ini. Okey, nombor 3. Apa? Sekarang adalah masa untuk kita menyediakan solusi untuk rumah tangga setiap individu. Buktinya, sekarang ramai orang berada di rumah dan menjadi dalam keadaan depresi. Sebab apa? Boleh jadi kerja tak ada, boleh jadi duit nak mai daripada mana, tak tahu nak buat apa. Maka, boleh jadi pengisian melalui YouTube yang mana sedang dieksplor oleh semua orang sekarang dan menjana pendapatan. Walaupun kajian menunjukkan ada sebahagian YouTuber boleh menjadi kaya dengan YouTube mereka, majoriti hanya sekadar okey-okey sahaja. Tapi okey-okey saja pun apa salahnya? Sekurang-kurangnya inilah hikmah yang ada untuk kita yang berada di rumah untuk explore dunia alam maya. Seterusnya, boleh juga explore dunia alam maya dalam bentuk aplikasi dan juga penyampaian maklumat seperti contoh Facebook Live. Rata-rata hari ini mula mengadakan pembelajaran melalui ruangan-ruangan alam maya seperti Google Meet, Zoom, tidak terlepas juga Facebook Live. Di sinilah ruang untuk menjana pendapatan dan juga untuk explore melalui cara beginilah penyampaian ilmu boleh sampai ke pelosok dunia. Oh, tambah satu lagi. Jangan lupa untuk sari kata dan juga translation. Sebab apa? Kita bukan sekadar nak duduk di Malaysia. Kita nak mencari hikmah COVID-19 ke seluruh dunia. Apa kata kita cuba sampaikan perkara baik yang ada dalam diri kita melalui pendidikan agama yang diajar kepada kita dan juga moral kepada seluruh dunia. Dengan cara ini, kita boleh menjadikan bumi a better place for each of us. Jadi, macam mana? Ada banyak hikmahnya, bukan? Jom explore supaya hikmah COVID-19 kepada alam ini kita terlebih dahulu mengetuainya, mengepalainya dari orang lain. Jom, wallahu a'lam.